Cikgu Bat, saya nak cuba tarik balik Cikgu Bat. Kita dah, itulah kalau cerita dengan Cikgu Bat ni, kalau tak cerita pasal lah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang satu sosok yang saya dulu Cikgu Bat, tak maaf Cikgu Bat, saya pun dulu peminat Anwar Ibrahim zaman-zaman mahasiswa dulu ke hulu ke hilir. Jadi kita ni sejujurnya Cikgu Bat, masa jadi Perdana Menteri dulu, kita pas lah, of course lah, harakah kan. Kita ada sedikit harapan at least mungkin lah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan buat islah, ada perubahan, islah mastata'. Sampai teringat dia sebut islah mastata' tu kan. Tapi apa yang berlaku, ialah bab tu kita boleh bincang panjang, bab salah guna kuasa. Kita nak tarik balik kepada isu derita rakyat tu, Ustaz. Cikgu Bat, adakah Madani tak mendengar soalan saya? Adakah itu sifat kerajaan dah jadi orang besar, dah jadi di kerusi empuk? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim datang di jalanan, beliau sudah merasai kesusahan di bawah bersama rakyat semua kan, dengan pengalaman beliau ditekan. Jadi mungkin ada sedikit perasaan derita rakyat yang sedang hadapi ni, Cikgu Bat. Adakah itu sudah tidak ada lagi dalam kerajaan ini, ataupun di pihak kerajaan Madani, pemimpin-pemimpin yang pelapis yang di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni? Mungkin ramai antara mereka pun, mungkin kawan-kawan Cikgu Bat ni, Fahmi Fadzil, Rafizul Ramli, ada geng generasi yang selepas Anwar lah. Adakah mereka semua bukannya orang-orang yang besar-besar kan? Mereka dulu tu rakyat lah, dia pejuang rakyat, mereka dulu di kursi rakyat lah maksudnya. Tapi adakah mereka tak mendengar Cikgu Bat? Sebab Cikgu Bat, kajian yang terbaru dikeluarkan oleh nak kaitkan dengan derita rakyat tu, Cikgu Bat, tentang Hong Leong Investment Bank. Ya. Kajian terbaru yang telah dikot, yang tidak dinafikan kajian ini oleh mana-mana menteri setakat ini, mana betul lah kajian tu tentang disebut pengampungan subsidi petrol lah, yang akan menyebabkan kerajaan jimat 29 bilion. Jadi benda ni di kajian ni akan menyebabkan RON95 akan naik hingga 64%, Cikgu Bat, daripada RM2 di mesin ada sekarang ni boleh pergi kepada RM3 lebih jika dibuat pengampungan minyak, pengampungan petroleum lah, minyak dan gas ini. Soalan saya kepada Cikgu Bat, benda ni kalau kita ikutkan memang akan dibuat dalam masa sedikit masa lagi. Tidakkah mereka mendengar ini akan jadi efek terus, akan menambah seolah-olah mencurah garam di luka sudah jatuh di tipe tangga. Sudah kita sedang sekarang ni, Cikgu Bat, saya nak berkongsi pengalaman. Kita orang ada pergi ke bazar saya pergi ke Seri Gombak. Di bazar Seri Gombak ni semua murtabak masih lagi maintain RM4.50. Kita pengguna kita happy lah kan, RM4.50 murah lah, masih okey lagi. Tanya, saya sembang dengan Wira Murtabak dekat Seri Gombak, abang yang jual tu kata, "Cik, kata jual RM4.50 ni ada untung kan?" Sebab pertama, semua orang jual RM4.50, semua, jadi diorang dah sepakat RM4.50. Kedua, Cikgu Bat, ayat dia saya quote saja, "Asal boleh dapur berasap cukup lah." Itu peniaga, Cikgu Bat. Asal dapur berasap jadilah. Maksudnya itu jadi bila kesan daripada kajian ni buat Hong Leong Investment Bank ni, dan nak dibuatlah oleh kerajaan Madani ni, menghapus kata pengampungan, tidakkah itu akan menyebabkan, akan menambah lagi kesan rantaian lebih buruk kepada keseluruh sistem ekonomi rakyat? Dan adakah mereka tak tahu benda ni akan berlaku? So, ke mana sebenarnya rakyat ini, Cikgu Bat, nak dibawa mungkin dalam masa bulan 6, bulan 7, bulan 8 benda ni akan dibuat? Apa pendapat Cikgu Bat? Okey, pertama sekali saya nak betulkan Sufi punya pandangan tadi, ialah katanya mereka yang berada di atas kerajaan termasuk Anwar Ibrahim ini lahir dengan derita dan kepayahan rakyat. Saya nafikan. Okey. Anwar Ibrahim datang daripada keluarga yang dia lahir atas tepak dulang emas. Bapa dia merupakan setiausaha Parlimen Kementerian Kesihatan, dan dia memang tidak pernah susah semenjak kecil. Begitu juga sebut ambil tadi Fahmi Fadzil, boleh tengok latar belakang keluarga dia, dan sebutlah siapa pun lagi. Itu yang pertama. Kedua ialah mereka adakah susah ketika mereka berjuang? Mereka susah ni kerana berdepan dengan rejim teriakan undang-undang, betul, tetapi mereka tidak pernah susah daripada segi nilai keuangan dan mata wang. Saya berada, dan kalau saudara nak tanya saya bukan berada dalam rumah keadilan tu di
ruang letak kereta ataupun di ruang tamu. Saya berada di ruang tidur utama rumah keadilan itu. Dan ketiga dalam bab yang ini ialah Anwar dalam penjara pun tidak sesusah banduan yang lain. Dia mendapat keistimewaan. Saya di antara orang yang pergi runding dengan Najib Razak berkenaan dengan kebajikan dan kebajikan Anwar dalam penjara. Itu tak apa, itu kita cerita dalam bab. Itu kita cerita. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kerana itu mereka tidak memahami isu bagaimana rakyat kira duit shilling. Nak pergi beli makan, bagaimana nak pujuk anak apa namanya ni, bagi dua, kakak dan adik makan bagi dua, kan. Mereka tak pernah rasa benda ini, mereka tak pernah rasa benda ini. Kerana tu mereka menilai dengan kacamata orang yang lahir atas dulang emas. Ramai orang, highway penuh, highway penuh, jalan jam, maka semua mewah, semua senang, kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah yang saya nak sebut, puak-puak ni puak-puak yang dah tepu dengan pelbagai formula, dan dia membaca formula dan mengendalikan ekonomi ni seperti budak sekolah membaca buku teks, kan. Hakikat yang sebenarnya ialah dia tidak idealis, tidak ideal seperti yang digambarkan. Contohnya ialah apabila kamu melaksanakan konon atas nama apa namanya ni, subsidi bersasar kononnya. Dan apabila harga minyak naik, saya bercerita benda bahasa yang mudah difahami lah, yang mudah difahami. Katalah saya kapitalis, saya pemodal yang buka kilang. Harga elektrik rumah saya naik, harga elektrik rumah apa namanya ni, harga elektrik, harga minyak, harga semua saya naik, cukai saya naik. Akhirnya saya nak pindahkan kepada mana? Saya pindahkan kepada barang yang saya jual lah. Barang yang saya jual, Sufi beli. Kan? Sufi M40 kelas bawah, B40 kelas bawah, ya akhirnya terkesan. Begitu juga ibu kepada beberapa tahun ini kita melihat 10-15 tahun ke belakang ini kita melihat dan belajar bahawa ibu kepada inflasi, ibu kepada harga barang, ibu kepada impak ekonomi domestik ialah logistik yang berkait sangat rapat. Dia punya main dia ialah harga minyak. Dan apabila harga minyak ini berlaku kekacauan, dia akan berlaku kenaikan. Kerana itu saya sebut dengan apa namanya ni, kawan-kawan, ini padu ni apa semua ni mengarut. Saya mendukung, saya daripada awal saya kata saya hasut seluruh rakyat Malaysia jangan daftar padu. Padu perlu digagalkan. Pertama ialah daripada segi sistem itu, keselamatan maklumat. Ini ramailah orang Kaimeng pernah dedah apa semua, dan terbaru Sarawak. Dan disambut oleh Jeffrey Karim di Sarawak dan Jeffrey di Sabah, menyatakan daripada segi keselamatan maklumat apa semua kabut daripada hari pertama padu telah dibangkitkan dan tidak ada sebarang penambahbaikan. Itu yang pertama. Kedua ialah padu ni nak buat apa? Nak buat benda bodoh yang akhirnya menghancurkan ekonomi rakyat. Dia nak cuba ini, cuba itu, yang akhirnya Malaysia ni, dia kalau naik harga barang dia takkan turun. Kan? Jadi kalau kau cuba sekali, cubalah benda ini. Contohnya berlakulah kenaikan harga minyak ikut apungan, lepas tu gagal, impak besar, di mana Bank Negara pun telah memberi amaran bahawa kalau inflasi tidak terkawal, OPR pun akan naik OPR sekali lagi, menyebabkan majoriti rakyat Malaysia ni berhutang lah. Kan? Sama berhutang kredikan, hutang rumah, hutang kereta, hutang, semua hutang. Jadi apabila OPR naik, secara automatik kadar bayaran hutang kita akan naik, dan dia menyebabkan rantaian kegilaan ekonomi dan keganasan yang amat sangat. Jadi oleh kerana itu padu ini nak cuba-cuba, dan lepas tu bila dah naik, dia nak tarik balik, dia akan kekal macam tu. Kan? Dan apabila ini berlaku, dia ialah bencana malapetaka yang sangat teruk. Dan mereka tak peduli benda tu. Mereka tetap mewah, mereka tetap hidup bahagia, kan? Jadi rakyat, pada peringkat sekarang dalam bab yang ini, saya minta maaf, kita kena pastikan padu itu tidak berjaya. Jangan daftar.
kan, tua muda, dalam bandar, luar bandar, jangan daftar kerana SE sekarang ini kan, padu ini saya berdasarkan beberapa maklumat, kalau kita disatukan sekitar 20% orang yang harus mendaftar, hanya 20% yang mendaftar. Jadi kalau begini, mereka tak boleh laksanakan kegilaan atau uji kaji gila yang mereka nak buat itu. Tetapi apa yang berlaku ialah kalau lebih daripada 50% mendaftar, Malaysia mati. Sebab hakikatnya benda tu boleh dibuat. Nak cuba itu, cuba ini boleh dibuat. Jadi jangan daftar, pertama. Kedua ialah dalam bab perkara yang ini, saya sebut tanpa berselindung, ini adalah merupakan undi kepercayaan rakyat. Okay. Maknanya sekarang protes tak sampai 20% rakyat Malaysia. Itu pun kena paksa. Kontraktor di Negeri Sembilan nak masuk tender G1, pejabat awam, kena paksa. Maknanya kontraktor tu kena paksa kerja cabut undi. Kalau tak boleh. Penjawat awam kena apa namanya ni, saya dan polis ni berpisah tiada lah. Hampir tiap-tiap minggu pergi balai polis kan. Pegawai polis sendiri kata dia orang terpaksa, dia orang pun takut kan, daripada segi dia orang lagi pakar lah tengok scammer dan sebagainya, daripada segi keselamatan maklumat, satu, dan kedua ialah apa yang padu nak buat selepas itu. Semua orang, kerana itu dia orang tak nak daftar. Jadi saya hasut kepada semua yang berada di luar sana, jangan daftar padu. Kalau boleh dah daftar, padam balik. Ya, padam balik. Kamu kaki tangan kerajaan pun jangan takut, sebab majoriti dah tak daftar. Jadi kalau dia nak buang, tak buang kamu seorang, dia akan buang semua. Takkanlah kosong kerajaan. Ya. Jadi jangan takut untuk menyatakan keberanian kali ini untuk menyelamatkan negara.